Akan dua tajuk, iaitu bab 9, Suruhanjaya Perlembagaan, dan juga bab 10, Pemasyuran Kemerdekaan. Sebelum itu suara cikgu jelas? Boleh dengar? Suara boleh dengar? Alhamdulillah. Untuk bab 9 ini ya, untuk bab 9 ini ya, dia termasuk di bawah tajuk 11 ya. Tajuk 11 ni ada 4 bab, iaitu bab 7, bab 8, bab 9, bab 10 ya. Jadi 2 tahun berturut-turut bab tajuk 11 ni hanya ada satu soalan saja yang keluar lah ya. Sebelum ni kita sudah bincang bab 7. Bab 7 yang kita kena fokus betul-betul ialah jawatan kuasa, hubungan antara kaum dan sistem ahli ya. Kemudian di bab 8, ni pelajar perlu kuasai ya. Kuasai betul-betul berkaitan dengan bab 7 ni, iaitu jawatan kuasa, hubungan antara kaum, dan juga sistem ahli ya. Sistem ahli ini kita sudah bincang. Manakala untuk bab 8 pula, tajuk yang perlu diberi penekanan oleh pelajar ialah proses pilihan raya dan juga peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Jadi tajuk 11 ini adalah tajuk tambahan ya. Selain daripada 10 tajuk yang kita beri fokus, tajuk 11 ini adalah sebagai tambahan. Sebab itu kita tidak bincang secara terperinci ya setiap subtopik yang ada di dalam setiap bab itu. Kita akan ambil beberapa tajuk sih yang kita fokus. Jadi pelajar yang mau selamat, maksudnya mau selamat daripada memberi fokus kepada tajuk yang kita khususkan, dia boleh ingatlah sekurang-kurangnya 3 lah isi. Contohnya macam sekarang ni bab 9 ya. Bab 9 ni tajuk yang kita beri tumpuan di bawah tajuk 9 ini adalah 9.2 peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, dan juga 9.3 langkah penggubalan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Jadi ini pelajar perlu beri penekanan. Tetapi untuk tajuk 9.1 yang kita tidak bincangkan, kalau mau selamat, saya syorkan kepada pelajar sekurang-kurangnya ingatlah juga paling kurang pun 3 lah, 3 isi lah setiap ini ya. Jadi selamat, maksudnya ada banyak isi tapi tak perlu ingat semua. Ini maksudnya sebagai backup saja. Takut-takut kalau soalan itu keluar, maksudnya masih boleh jawab ya. Tetapi kalau yang 9.2, 9.3 ini keluar, itu maksudnya memang kamu boleh beri penumpuan sebab kita bincang secara terperinci. Jadi kita akan fokus dulu kepada tajuk bab 9 ini, iaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jadi kalau kita tengok dari segi analisis soalan ya, sejarah ini daripada tahun 2021 sampailah SPMU ya. Kita boleh lihat di sini bahawa jawatan kuasa, hubungan antara kaum, sistem ahli ini, dan penubuhan parti politik. Cuma penubuhan parti politik ni mungkin boleh ambil perhatian sebab dia belum keluar, tapi penekanan tu adalah kepada dua tajuk ini ya. Kemudian kita boleh tengok juga di bawah tajuk bab 8 pula ada 2 sebenarnya soalan yang belum pernah keluar, tapi kita beri penekanan kepada peranan kabinet ini dan juga proses pilihan raya. Kenapa kita target proses pilihan raya ini? Sebab ini adalah dia di bab 8 ini nadinya di sini ya. Nadinya di sini ya. Nadinya di sini. Kemudian hari ini kita tengok bab 9 ya. Bab 9.
sorry ada 3 rupanya ya, bukan 2 saja. Oke, bab 9 kita tengok di sini peranan Suruhanjaya perlembagaan, pengubalan dan perjanjian persekutuan tanah Melayu ini tak perlu lagi disoal. Jadi ini 3 kita akan bincang lah secara detail lah ya. Manakala di bab 10 kita boleh tengok hanya pengertian kemerdekaan saja yang pernah disoal. Manakala tajuk-tajuk lain ini belum pernah disoal. Cuma untuk hari ini kita akan beri fokus kepada persediaan menyambut kemerdekaan, pemasaran kemerdekaan, dan juga kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Yang ini kita ambil 3, 1, 2, 3. Yang ini kita target 2 ya, 2 kita akan beri penekanan. Oke. Oke. Jadi untuk tajuk bab 9 ini kita tengok di analisis ya, analisis trial ya. Analisis trial percubaan SPM negeri-negeri di Malaysia. Hanya satu saja negeri yang memberi fokus kepada tajuk bab 9 ini ya. Maksudnya hanya satu negeri, Putrajaya, yang itu pun dia tanya berkaitan dengan intipati perjanjian persekutuan tanah Melayu ya. Jadi intipati ini dia masuk di bawah ini, perjanjian persekutuan tanah Melayu. Oke. Kita akan tengok di sini supaya pelajar jangan keliru. Kita tengok tuh garis masa ya. Oke, kita akan bermula dengan Kesultanan Melayu Melaka ya. Kemudian kita tengok siapa yang Inggris ya, British ya. Kita tengok di sini Malayan Union, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kemudian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Ini Cikgu mau kasih kau biar kamu jelas ya. Oke. Jadi KMM ini kita tidak sentuh. Kita fokus kepada 3 nih ya. Oke, yang ini gubernur ya. Dia punya ketua. Yang ini Pesuruh Jaya Tinggi British ya. Oke. Yang ini yang di Pertuan Agung. Oke, apa beza dia? Kita tengok yang ini, maksudnya yang ini nih negara kita belum merdeka ya. Oke. Belum merdeka. Sebab itu kalau kita tengok dia punya di sini Persekutuan Tanah Melayu. Oke. Dia tulis di sini perjanjian. Oke. Di sini perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Maksudnya perjanjian antara British dan juga raja-raja Melayu. Jadi maksudnya masih ada pengaruh British di situ. Jadi kuasa tertinggi pun kita boleh lihat di situ adalah Pesuruhjaya Tinggi British. Oke, berbeza dengan yang ini. Yang ini dia bukan lagi perjanjian, dia panggil perlembagaan. Perlembagaan ini adalah undang-undang. Oke, maksudnya undang-undang Persekutuan Tanah Melayu 1957. Dan di dalam perlembagaan ini maksudnya tidak ada sudah pengaruh British. Tidak macam yang perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ini, di sini masih ada pengaruh British. Sebab itu masih ada jawatan Pesuruhjaya Tinggi di dalam perjanjian itu. Tetapi di sini oleh karena negara kita sudah bebas daripada penjajahan, maksudnya tidak ada sudah pengaruh British, maka kuasa tertinggi di situ adalah yang di Pertuan Agung ya. Oke, hanya satu negeri saja yang fokus tajuk ini. Oke, kita tidak perlu ambil kisah lah tentang berapa negeri yang fokus ya. Yang penting kita mau tahu apa soalan-soalan yang boleh disoal ya. Cara paling bagus belajar. Ini saya ambil satu contoh. Kita punya pelajar Isra tahun lepas. Dia pemeriksaan percobaan 46 markah saja, tapi masa SPM dia dapat 8 dapat E ya, E bulat. Jadi salah satu yang dia buat ialah soalan-soalan trial negeri itu dia soal. Sebab kalau kita belajar saja, kita belajar
kita belajar, kita tidak ada fokus, ya. Berbeza kalau ada soalan, kita ada fokus. Maksudnya kita tanya apa soalan itu, kita cari soalan baru kita jawab. Jadi lebih berfokus. Dan kita juga akan jumpa soalan bila pemeriksaan, kita akan jumpa soalan, bukan kita akan jumpa nota, kita akan jumpa soalan. Jadi bila kita latih diri untuk menjawab soalan, maka itu lebih memudahkan kamu lah. Oke. Oke. Ini juga tidak akan sentuh, juga hanya bagi secara umum saja lah, faktor-faktor macam mana boleh munculnya usaha kemerdekaan negara kita. Ya, selain daripada pilihan raya, ini adalah dia punya pemangkin lah, ya. Pemangkin. Pilihan raya itu adalah pemangkin ke arah berkerajaan sendiri. Tapi sebenarnya ada faktor-faktor lain, contohnya kebangkitan rakyat di negara lain. Ini kita tengok macam mana mereka ini menentang. Begitu juga jaminan British, yaitu dasar dekolonisasi melalui perjanjian Piagam Atlantik, ya. Oke, ini tidak sentuh secara khusus. Nanti ini kita akan share juga, kamu boleh tengoklah nanti, ya. Oke. Ini wakil-wakil pun kalau boleh ingatlah, ya. Ini boleh dalam bentuk struktur. Jadi kena ingatlah 2 orang wakil raja-raja Melayu dan 2 orang wakil perikatan. Perikatan ini ingat saja, Perdana Menteri pertama ini bekas Perdana Menteri kedua, ya, Datuk Abdul Razak Husin dan juga Tunku Abdul Rahman, ya. Oke, kepentingan ini boleh juga dijawab secara apa ini? Secara teks lah, ya. Maksudnya secara teks, tapi dalam masa yang sama kita boleh juga jawab secara munasabah lah. Tapi ada setengah yang kita boleh jawab secara munasabah. Tapi apapun soalan, sila pastikan bahwa kamu jawab dulu ikut pengetahuan kamu berdasarkan teks. Kalau tidak ada sudah idea, maka bolehlah gunakan apa-apa jawaban yang boleh pakai untuk menjawab soalan-soalan munasabah, ya. Oh sorry, ya, saya lupa bagi link tingkatan 4 pula, sekejap. Tingkatan 4 pun boleh, ya. Cikgu Lisa boleh share juga kepada tingkatan 4, sebab ini tajuk tingkatan 4. Oke. Di sini yang kita mau sorry Wan. Ini sudah baru keluar, ya. Ini tahun lepas keluar. Perkara yang dirundingkan antara British dan juga perwakilan tanah Melayu. Jadi hasil daripada rundingan itu, apa yang mereka sepakati. Maksudnya sepakat ini kedua-dua dipersetujui, sama ada daripada pihak British maupun perwakilan tanah Melayu. Ini baru saya keluar tahun lepas, ya, SPM. Oke, ini kita punya tajuk fokus, ya. Terma, ya. Oke, di dalam tajuk 9.2 ini, ya, ada 2 perkara yang penting. Yang pertama kita mau tahu peranan. Yang kedua kita mau tahu terma, rujukan. Oke. Apa bezanya? Oke. Bezanya ialah peranan. Peranan ini merujuk kepada Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, ya. Jadi Suruhanjaya ini dia ada 2 nama selain dikenali sebagai Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, dia juga dikenali dengan nama Suruhanjaya apa? Siapa tahu? Oke, selain Suruhanjaya Red. Oke, dikenali juga sebagai Suruhanjaya Red sebab diketuai oleh Lord Red. Oke, peranan ini ialah macam apa tugas Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Itu maksudnya tugas ataupun dia punya fungsi, ya. Terma ini pula dia macam lebih kepada panduan lah, ya. Apakah perkara-perkara yang perlu diambil kira sebelum Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bagi Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka ini dibuat. Maksudnya apa perkara yang perlu diambil kira. Itu maksudnya terma. Sudah ditetapkan terma-terma itu supaya nanti bila perlembagaan itu dibuat,
perkara-perkara yang penting yang menjadi menjadi perkara pokok di dalam perlembagaan itu ada, ya. Nah, sebab itu kita tengok, kalau kita tengok di sini ya, secara umumnya ya, memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh tanah Melayu. Maksudnya sebelum perlembagaan ini dibuat oleh Suruhanjaya Perlembagaan ini, orang ini sebenarnya kumpul perlembagaan-perlembagaan. Kan kita ada banyak kan, Undang-Undang Pahang, Undang-Undang 99 Perak, Nah, jadi semua undang-undang itu diambil kira dalam kita menggubal supaya selaras dengan perlembagaan-perlembagaan yang sedia ada, yang telah wujud, di bawah kerajaan-kerajaan awal ini, ya, sama ada Kesultanan Melaka kah, Pahang kah, ya, yang ada dia punya undang-undang. Tapi kalau kita tengok semua undang-undang di negeri-negeri ini pun dia punya asasnya adalah daripada Kesultanan Melayu Melaka, yaitu Hukum Kanun Melaka dan juga undang-undang laut. Itu yang pertama, memeriksa aturan perlembagaan. Jadi ada banyak di sini kita tengok, ada banyak ya yang boleh dijadikan sebagai jawaban. Biasanya kalau terma ni dia tidak akan jauh marka, paling banyak pun 4 lah. Jadi di sinilah kebijaksanaan kamu untuk memahami kehendak soalan ini. Jangan keliru, jangan nanti dia minta terma, kau jawab peranan. Dia minta peranan, kau jawab terma, itu masalah, ya. Jadi dalam banyak-banyak perkara ni kita cari yang paling mudah lah. Paling mudah kita mau ingat, yang memang selalu diulang-ulang di dalam buku teks. Ya, daripada tingkatan 4 benda ini kita jumpa, di tingkatan 5 pun kita jumpa juga. Jadi cikgu sudah bagi dia punya, mungkin pelajar pun boleh salin. Satu yang cikgu nak bagi penekanan di sini adalah macam mana kita menjawab soalan yang panjang macam begini, panjang ini. Ya, kalau kita tengok di sini, soalan ini dia punya panjang sangat, dia punya soalan. Kalau soalan ini struktur, kita tak perlulah salin balik semua daripada sini sampai sini, tak perlu, ya. Untuk kalau struktur tak payahlah kamu salin daripada pangkal ayatnya itu, daripada terma sampai sini. Jadi memadai kita buat macam ini saja. Tengok, terma rujukan Suruhanjaya ini, perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini kita boleh gantikan dia kepada inilah, ya. Jadi sudah, maksudnya boleh diringkaskan, tapi janganlah pula terlampau ringkas terus kau jawab ialah mencadangkan, tak boleh lah. Tapi kalau kau tulis terma rujukan Suruhanjaya ini ialah, itu lebih lengkap lah. Maksudnya kita jawab juga itu pangkal ayat, tapi kita hanya ambil perkara-perkara yang penting. Dalam masa yang sama kita tidak menjejaskan maksud ataupun kehendak soalan itu, ya. Maksudnya tidak terpotong juga, bukan terpotong. Kita ambil ni masih ada asasnya dan masih sesuai. Cuma kita ringkaskan, ya. Kita tengok. Yang pertama yang kita ambil ialah mencadangkan jawatan ketua negara, yaitu yang di Pertuan Agung. Ini satu marka, ya. Maksudnya yang di Pertuan Agung tadi cikgu sudah bagi tahu tadi kan, ini perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bagi sebuah persekutuan yang akan merdeka. Jadi maksudnya tidak ada sudah pengaruh British seperti Persurujaya Tinggi. Jadi ketuanya itu ialah yang di Pertuan Agung. Ini mudah kamu ingat. Satu poin yang senang mau ingat, ya. Maksudnya termanya ialah, kalaupun kamu tidak ingat jawatan ketua negara, mencadangkan jawatan ketua negara, kamu boleh juga terus mencadangkan jawatan yang di Pertuan Agung. Itu pun tetap dapat marka. Ini silap-silap ini pun boleh dapat 2 marka, ya. Kemungkinan lah, tapi untuk ini kita ambil 1 marka sajalah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang senang kita mau ingat. Kalau kita tengok sejarah itu, sebab itu bila kita belajar sejarah kita kena paham dia punya asas. Kita tidak boleh belajar sejarah terus di tengah-tengah ataupun di penghujungnya tanpa kita mengetahui asas, ya.
Nah, jadi kita boleh lihat di situ tahun 1948 itu Persekutuan Tanah Melayu diwujudkan bagi menggantikan Malayan Union karena kehilangan kuasa raja-raja Melayu dan juga tergugatnya hak keistimewaan orang-orang Melayu. Nah, jadi poin itu maksudnya kau boleh guna pakai untuk jawab Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Itu pun tajuk yang fokus Maksudnya Persekutuan Tanah Melayu 1948 itu adalah soalan yang memang hot lah ya pada tahun ini. Pada tahun hadapan kamu akan duduki, sebab hampir setiap negeri memang kemukakan soalan berkaitan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Tajuk itu sangat penting dan banyak soalan yang boleh disoal dan juga banyak jawapan ataupun skema yang boleh dibuat, tapi belum pernah disoal. Jadi maksudnya kemungkinan besar ya kita harap pelajar-pelajar ambil perhatianlah tentang tajuk ini. Oke? Ya, jadi isunya sama juga ya. Yang pertama, kalau di dalam Persekutuan Tanah Melayu dia mengembalikan kuasa raja-raja Melayu. Tapi yang ini dia tidak kembalikan, maksudnya kuasa raja-raja Melayu itu sudah ada. Jadi maksudnya sudah dikembalikan pada tahun 1948. Nah, sekarang kita mau lindungi saja supaya raja-raja Melayu itu terus berkuasa. Itu yang pertama, melindungi kedudukan raja-raja Melayu dan hak istimewa. Nampak ini paling senang mau ingat. Yang di Pertuan Agung, kedudukan raja-raja Melayu, hak istimewa, sudah dapat 3 poin. Yang keempat ialah kepentingan sah kaum lain. Jadi walaupun kita berikan keistimewaan kepada orang Melayu, tetapi kaum lain ini maksudnya kepentingan sah ini maksudnya kaum yang sah, yang diiktiraf lah di negara kita. Contohnya macam orang Cina dan orang India, kalau dia pendatang, dia tidak boleh lah diberikan dia punya dia punya hak itu ya. Kemudian kewarganegaraan, ini isu-isu yang saya rasa memang sangat familiar lah ya. Maksudnya memang boleh dikatakan daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 5 itu memang kita akan jumpa tentang kuasa raja yang di Pertuan Agung, hak keistimewaan, kewarganegaraan. Jadi ini adalah isi-isi yang saya rasa mungkin mudah kamu ingat lah. Tapi kalau kamu rasa kamu mau ingat martabat Ratu England kah, memberi cadangan kah, itu terpulang kepada kamu. Ini pendapat Chico tidak semestinya senang kamu ingat. Mungkin kamu rasa yang lain lebih senang kamu ingat, itu terpulang kepada kamu. Sebab kamu yang akan menjawab soalan ini. Ada soalan setakat ini. Ini 4 markah saja ya. Jadi maksudnya dia sudah bagi 5 markah. Boleh paham ya? Ya, ada juga. Jadi sila ambil makluman lah tentang tajuk ini ya. Terma ialah panduan yang perlu diambil kira. Maksudnya ini dulu kau utamakan dulu. Sebelum buat undang-undang, utamakan dulu ini. Utamakan dulu kuasa raja-raja. Utamakan dulu undang-undang yang wujud sejak dahulu lagi di bawah kerajaan-kerajaan Melayu ini ya. Nah, ini yang pertama. Sekarang kita tengok peranan. Jadi dia sudah ada dia punya terma, maka macam mana dia mau laksanakan dia punya tugas itu. Supaya bila dia buat undang-undang ini ataupun perlembagaan ini, dia akan mewakili bukan saja raja-raja Melayu tetapi seluruh penduduk. Dan maksudnya apa saja cadangan rakyat itu perlu diambil kira supaya nanti kita punya perlembagaan ini dia tidak bias. Sebab itu kalau kita tengok ahli ataupun anggota Suruhanjaya RIT ini ataupun Suruhanjaya perlembagaan ini, tidak ada pun orang Melayu ataupun orang Cina ataupun orang India. Ini lain lah. Ini India, bukan India Tanah Melayu. Dia orang India memang daripada negara India. Sebab apa? Sebab supaya tidak berlakunya bias dalam penggubalan. Mungkin kalau orang Melayu ada di dalam sini, sudah pasti nanti undang-undang itu ataupun perlembagaan itu dia akan lebih berat kepada orang-orang Melayu. Jadi untuk mengelakkan perkara-perkara ini, maka
lantik satu Suruhanjaya yang kita boleh anggap sebagai berkecuali. Dan apa yang hebatnya tentang Suruhanjaya ini adalah mereka ini semua adalah bekas hakim ya, di negara-negara mereka lah ya. Ada yang hakim, ada yang peguam dan sebagainya lah. Oke. Jadi kita boleh tengok di sini tugasnya ada 3. Di sini pun sudah boleh dapat 3 markah. Ya, ini pun Ciku jangkakan kemungkinan 4 markah sebab tidak banyak isi di situ ya. Oke. Jadi tugasnya meminta, maksudnya dia minta cadangan daripada rakyat. Oke, dan cadangan ini akan ditapis semula oleh Suruhanjaya Perlembagaan. Ya sebenarnya bukan mudah ya. Walaupun dia sudah terima, bukan orang yang boleh tetapkan sebab benda ini akan dirujuk juga kepada raja-raja Melayu ya, sebagai orang yang sangat penting lah di dalam negara kita. Okay? Yang pertama inilah kamu kena ingat tugas Suruhanjaya. Tengok dia punya soalan lah. Kalau dia minta tugas lah. Kalau dia minta gerak kerja lah. Kalau dia minta peranan lah. Tengok dia punya kata tugas ya. Oke. Tugas Suruhanjaya ialah meminta cadangan. Oke, ini sudah dapat 1 markah daripada semua penduduk sama ada secara bertulis atau lisan. Oke, ini dia sekali lah sebab atau. Oke. Namun Suruhanjaya ini menerima hanya, sini sepatutnya ada hanya ya. Hanya menerima memorandum bertulis daripada berbagai pihak. Maksudnya walaupun boleh beri cadangan secara lisan, tapi hampir keseluruhan penduduk tidak ada yang bagi cadangan secara lisan. Sebab ini melibatkan negara, jadi sebaik-baiknya dia ada satu dokumentasi lah. Jadi memang semua pun memberikan cadangan itu melalui memorandum bertulis lah ya. Jadi maksudnya memorandum ini akan mewakili lah, mungkin kampung mereka, mungkin pertubuhan mereka, mungkin kaum mereka dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua ialah meneliti kedudukan perlembagaan ya. Jadi ini apa dia punya kedudukan negeri-negeri dalam persekutuan ya. Kemudian mengadakan persidangan. Maksudnya Suruhanjaya ini juga selepas diorang kumpulkan semua cadangan-cadangan daripada penduduk, maka mereka perlu bersidang untuk membincangkan apa isu-isu penting, seterusnya mengkaji macam mana mereka mau membuat laporan dan mencadangkan satu perlembagaan. Maksud tengok di sini. Ini mencadangkan. Maksudnya bukan mereka yang bila sudah siap undang-undang itu, bukan diorang ada kuasa untuk mesti laksanakan undang-undang itu, sebab undang-undang ini nanti akan dirujuk kepada Majlis Raja-Raja. Jadi mereka ni hanya sebagai perancang saja dan mengumpulkan segala maklumat-maklumat dan juga undang-undang untuk disusunlah mengikut keutamaan dan juga bersesuaian dengan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang akan merdeka. Lepas tu barulah mereka akan bagi kepada Majlis Raja-Raja. Maksudnya kalau kita tengok hasil daripada cadangan ini, nanti ada cadangan yang diterima. Yang diterima itulah yang akan jadi intipati dalam perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1997. Yang tidak diterima itu dia akan tolak. Maksudnya tidak diterima lah ya. Ini kita tidak sentuh, langkah pengkumpulan ini kita tidak sentuh. Tapi kalau mau ingatlah yang ini ya. Dia punya poin-poin ini ya. Jadi sekurang-kurangnya kalau ingat poin-poin ini, kalau boleh ingat 1 poin dan 1 huraian itu lebih bagus. Jadi kalaulah soalan ini keluar, sekurang-kurangnya masih boleh jawab. Tapi tajuk ini kita juga tidak akan sentuh. So kita mau pergi kepada 9.4 ya. 9.4 ialah apakah intipati? Intipati ini adalah kandungan. Nanti kalau perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu itu siap nanti, apa dia punya intipati? Jadi cikgu sudah kasih buat akronim KARIP. K ialah kewarganegaraan, E ialah agama, R ialah raja berperlembagaan, I ialah istimewa, B ialah bahasa. Ini cukup senang ya untuk kamu ingat.
Okey. Uh, ini tiga poin memang sudah mendapat full mark ya. Kedudukan istimewa orang Melayu, agama Islam sebagai agama rasmi, bahasa Melayu sebagai ini kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi di sini saja pun sudah mendapat 3 marka ya. Oke, kemudian yang di Pertuan Agung dipilih dari dalam kalangan raja-raja Melayu dan dilantik setiap 5 tahun. Kemudian kewarganegaraan ini lebih kepada macam mana kewarganegaraan itu diberikan. Jadi melalui penguatkuasaan undang-undang, memohon untuk didaftarkan sebagai rakyat dan melalui naturalisasi. Naturalisasi ini adalah maksudnya biasanya kerajaan bila dia ada sumbangan dengan kerajaan boleh bagilah kerakyatan itu kepada seseorang itu yang dianggap menyumbang sesuatu yang bermakna kepada negara. Jadi ini antara tajuk yang penting lah untuk bab 9 ya. Tajuk 9, 10 ini sangat mudah lah bagi cikgu sebab dia dekat dengan kamu, berkaitan dengan bahasa, berkaitan dengan hak keistimewaan, berkaitan dengan agama dan seterusnya lah. Ada soalan setakat ini untuk tajuk di bab 9 ini? Ada soalan? Ada cikgu. Kalau tiada, kita pergi tajuk 10, bab 10. Jadi kalau habis sejak bab 10 ni kira 19 bab lah, kira komplit sudahlah kita punya tajuk ini, kecuali bab 9 tingkatan 5 yang kita belum bincang ya. Tingkatan 5 bab 9 insyaallah kita akan cubalah cari masa cuti, tapi insyaallah juga nanti kita tidak akan buat lagi secara detail ya. Maksudnya kita terus pergi kepada tajuk-tajuk yang fokus ini ya. Tapi untuk pelajar sebelum kita pergi bab 10 ini, saya nak ingatkan sekali lagi, kita punya tajuk minimum ya. Ini ingat ya, tajuk minimum. Tingkatan 4 bab 1 dan 2 ya. Kemudian tingkatan 5 bab 1 hingga 4. Jadi di sini 6 bab. Kemudian tajuk lanjutan. Ini tingkatan 5 saja. Bab 5 hingga bab 8. Ini 4 bab. Insyaallah 10 bab ini pun kita sudah boleh score ya. 10 bab. Jadi yang lebihnya itu kita akan pergi sikit-sikit lah, macam hari itu kita sudah bincang tentang tentang sistem ahli, jawatan kuasa hubungan antara kaum, kemudian persekutuan tanah Melayu 1948, perang dunia, itu secara sikit-sikit saja lah ya. Tajuk bab 10 ini tentang pemasyuran. Pemasyuran ini maksudnya adalah pemakluman lah, maksudnya kita hebakan. Maksudnya kemerdekaan ini perlu dihebahkan kepada rakyat bahwa negara kita sudah merdeka. Itu maksudnya pemasyuran ya. Tajuk ini kita fokus tahun lepas, bukan tahun lepas, baru-baru ini dia keluar yang ini. Tahun lepas, tahun ini soalan SPM dia gabung, jarang-jarang berlaku soalan gabung dalam satu soalan itu. Maksudnya dalam satu soalan, contohnya soalan 4, di dalam soalan itu ada soalan daripada bab 9 dan juga daripada bab 10. Ini tahun baru-baru ini ada begitu. Maksudnya susah mau fokus sudah ya. Biasanya dia akan ambil soalan itu daripada, contohnya soalan 1A, 1B, 1C, semua daripada bab yang sama. Tapi tahun lepas dia sudah ada soalan yang ada kaitan antara satu bab itu dengan bab yang lain, dijadikan satu soalan dalam satu kelompok ya. Ini sudah keluar. Jadi yang kita mau fokus untuk tajuk ini adalah persediaan menyambut kemerdekaan, kemudian kesan
kemerdekaan terhadap negara. Dua nih ya, sebab kalau kita tengok memang banyak negeri-negeri ya yang memberi fokus. Contohnya SBP ini, nah kita tengok dia target persediaan ya, persediaan. Oke, dua jawatan kuasa nih ya. Jawatan kuasa jawatan kuasa fizikal dan jawatan kuasa sambutan ya. Jadi dua jawatan kuasa ini. Ini tengok begini saja pun sudah boleh dapat dua marka. Kemudian terangkan apa dia punya persiapan. Ini pun saya rasa tidak akan jauh marka, mungkin paling banyak pun 4 saja. Oke. Kemudian kita tengok ini tadi kesan kan. Ini pun sama juga persiapan. Dua sudah negeri yang target berkaitan dengan persiapan. Persiapan itu ialah persediaan lah, sama juga. Persiapan ataupun persediaan, dan satu lagi ditambah kesan, sebab soalan ini dia keluar dalam bentuk esei. Jadi maksudnya lebih banyak lah marka yang boleh diperolehi. Dan bila kita tengok kesan ini, ini kesan ini memang boleh buat skema marka yang sangat banyak. Cuma yang masalahnya ialah kalau soalan begini, ini soalan yang bagi cikgu tidak mesra calon lah, sebab dia sudah minta dari aspek politik. Jadi kalau kita tengok dia ada 3 di situ, aspek politik, ekonomi, dan juga sosial. Kemudian ada satu lagi kesan dari segi aspek antarabangsa. Jadi kalau begini, maksudnya dia akan terikat kepada pelajar untuk bincang aspek politik. Tapi setakat yang cikgu tengok, dia tidak akan bagi pengkhususan ya, maksudnya dia akan bagi uraikan kesan kemerdekaan kepada negara kita. Jadi itu mesra calon, maksudnya pelajar boleh berikan kesan sama ada dari aspek politik, ekonomi ataupun sosial ya. Kita tengok Terengganu pun sama juga, yaitu persediaan, jadi sangat popular ya, dan juga kesan, nampak kan? Dua negeri 9, dan juga soal negeri Terengganu, dia fokus kepada persediaan dan kesan kemerdekaan. Ini yang betul. Maksudnya kalau kita tengok dia mesra calon, dia tidak ada fokus dari aspek apa yang perlu kita jawab ya. Tengok soalan Kelantan pun sama juga, berkaitan dengan persediaan, yaitu fizikal dan juga sambutan dan juga kesan ya. Jadi 3 tadi sudah keluarkan soalan ini dalam bentuk esei. Jadi kalau dalam bentuk esei, tengok kita boleh nampak di sini memang soalan ini dia tidak akan lebih daripada 3 tidak lebih daripada 4 marka lah. 3 marka kan, sebab dia punya skema ini memang sangat sedikit ya. Ini sedikit lah, sebab dia bagi 2 pula kan. Satu kesan ekonomi dan sosial. Tapi politik tidak ada pula ya. Politik yang tadi, yang ini politik saja, yang ini ekonomi dan sosial pula. Kalau macam begini kena buat 3 isi lah dari aspek ekonomi dan 3 isi daripada aspek sosial. Boleh juga kalau macam contohnya, cikgu saya ekonomi saya ingat 4, sosial saya ingat 2 saja, boleh juga. Yang penting mesti ada kedua-duanya, itu ekonomi dan sosial. Dari segi pemberatan itu tidak jadi masalah. Setakat inilah tidak ada masalah. Maksudnya boleh juga, boleh dapat marka penuh, walaupun mungkin di sini 4 isi, di sini 2 saja. Yang penting membincangkan kedua-dua aspek ini. Maksud kemerdekaan ini kamu sendiri sendiri baca, sebab ini tajuk yang senang. Apa yang dimaksudkan dengan kemerdekaan. Jadi kata kuncinya memang kebanyakannya adalah bebas, tapi bebas dari segi apa. Ini yang kita mau bincang ya. Jadi mana-mana pelajar yang belum lagi ada skrip jawaban untuk tajuk ini, boleh buat skrip jawaban ya. Jadi kalau kita tengok tadi kebanyakannya negeri, dia bagi 3 marka kan. Sini pun 3 marka. Coba tengok dia punya skema sangat sedikit ya. Dia biasanya satu soalan itu kalau dia bagi marka 4, maksudnya kebiasaannya skema itu ada ekstra lagi 4 juga. Macam contohnya 4 marka, mungkin dia akan bagi skema
8 marka ya. Kalau macam ini kita tengok ini 3 marka. Nah, di sini ada 6. Ini kurang 1 lah tapi masih oke juga. Oke. Kita tengok di sini yang pertama ialah kita kena paham dulu physical. Ya, physical ini kalau kita tengok physical ini sebenarnya yang jelas cuma satu saja. Ya, stadium kan? Physical. Itu bila kita sebut physical ini maksudnya benda yang kita boleh tengok lah ya. Jadi satu daripada yang paling nyata ialah dari segi aspek fizikal ya menyediakan stadium. Untuk apa stadium ni? Stadium ni adalah untuk tempat nanti di mana upacara pemasyuran kemerdekaan itu mau dibuat. Yang pertama ya. Yang kedua ialah penonjolan identiti negara. Maksudnya kita tidak mau sudah guna ini Union Jack ya. Kita tidak mau sudah guna Union Jack punya bendera. Kita tidak mau sudah nyanyi lagu British Save God tuh, kita tidak mau. Jadi kita perlu ada identiti sendiri. Identiti ini merujuk kepada lagu negaraku, bendera persekutuan, Jatinegara dan Bunga Raya. Jadi ini pun sebenarnya cukup mudah. Jadi apa yang kita set? Yang pertama kita set di kepala ialah physical ni ialah membuat persediaan dari segi tempat ataupun prasarana yaitu stadium. Yang kedua ialah membuat identiti negara. Jadi identiti negara kita ialah bendera, lagu Jatinegara dan juga Bunga Raya. Jadi ini adalah tajuk yang senang kamu ingat ya. Kemudian sambutan. Sambutan ada 5. Pertama ialah menghiasi bangunan dengan lampu yang berwarna-warni ya. Itu yang pertama. Kemudian menempah baju khas untuk menteri dan juga pegawai tinggi. Seterusnya menggunakan pakaian negeri kedai iaitu baju muskat. Baju muskat ni kalau kita tengok macam baju pendekar ya. Macam baju-baju pendekar, tapi kalau anggota menteri ni maksudnya dia lebih smart lah ya. Biasanya kemungkinan dia macam bentuk yang di Pertuan Agung punya baju tu ya. Maksudnya ada baju dalam kemudian ada dia punya ada di tepi tu. Tahu kan baju pendekar kan? Tahu kah? Nanti boleh type lah ini muskatnya, boleh tengok. Kursus khas protokol sambutan. Sebab bila kita mengisytiharkan kemerdekaan itu, maksudnya sudah pasti negara-negara luar kita kena panggil mereka untuk sama-sama lah memeriahkan sambutan itu. Jadi mau layan ini biasanya akan dipanggil ini adalah menteri-menteri ataupun dia orang punya perdana menteri, boleh ketua-ketua kerajaan ataupun juga boleh jadi ketua-ketua negara. Jadi mereka ni bukannya kita boleh sambut dengan sembarang-sembarang saja. Jadi dia mesti ada satu protokol khas macam mana mau sambut mereka ini dengan protokol yang betul lah. Kemudian kaki tangan awam diberi gaji seminggu lebih awal. Kenapa diberi gaji seminggu lebih awal? Supaya yang tinggal jauh itu, contohnya di negeri-negeri, sambutan mau dibuat di Kuala Lumpur. Jadi mungkin ada yang tinggal di Kelantan, ada yang tinggal di Terengganu, maka bila gaji awal mereka boleh datang untuk sama-sama memeriahkan ataupun menyerikan lagi sambutan pemasyuran kemerdekaan ini. Itu yang berkaitan dengan 10.2 persediaan menyambut kemerdekaan. Jadi kena tengoklah ya soalannya macam mana, yang mana dia minta, persediaan fizikal kah ataupun sambutan, kemudian adakah dia buat dalam bentuk Roman macam ini. Itu tengok ya keadaan dia macam mana ya. Yang penting sekarang kamu kena faham dulu konsep fizikal tadi, stadium dan identiti negara. Kemudian sambutan ni ialah menghiasi lampu berwarna-warni, kemudian ada pakaian khas, ada kursus dan gaji diberi lebih awal seminggu ya, supaya supaya kaki tangan awam ini yang tinggal jauh dari Kuala Lumpur tu boleh datanglah untuk memeriahkan sambutan pemasyuran kemerdekaan. Ini detik-detik ni nanti kamu akan bacalah
ya, bermula daripada 10 malam 12.55 tengah malam, kemudian sambung lagi ke esok harinya. Keesokan harinya itu barulah dia punya pemasyuran yang gemilang lah ya, dibuat di Stadium Merdeka. Oke, ini yang kita mau bincang ya, betul-betul kesan kemerdekaan. Jadi kesan kemerdekaan tadi kalau kita tengok ada politik, tadi saya juga disebut antara bangsa, kemudian ekonomi dan juga sosial. Jadi ada 4 kesan kemerdekaan. Jadi macam mana mau ingat ini? Nanti ingat politik saja, tiba-tiba yang keluar dari segi ekonomi tidak boleh jawab. Nah, jadi saya kusorkan politik ini wajiblah kamu ingat ya. Sebab kalau kita tengok di sini, ini tadi sama juga, ini sangat dekat dengan kita. Yang di Pertuan Agung, jadi itu boleh jadikan sebagai satu dia punya kesan lah ya, kesan kemerdekaan terhadap negara kita dari aspek politik ialah pengamalan sistem raja berperlembagaan. Hal ini membolehkan yang di Pertuan Agung menjadi ketua utama negara. Lebih kurang macam begitulah kamu jawab ya. Kesan kemerdekaan. Kalau soalan itu tidak ada aspek, maksudnya kamu boleh jawablah mana-mana aspek. Jadi nampak kan kesan kemerdekaan. Kalau soalan ini esei ya, maka cikgu soalkan sampai sinilah. Kesan kemerdekaan terhadap negara kita dari aspek politik ialah pengamalan sistem raja berperlembagaan. Hal ini membolehkan yang di Pertuan Agung menjadi ketua utama negara. Kalau dia keluar dalam bentuk struktur, kita boleh ringkaskanlah kesan kemerdekaan ialah, terus boleh di sini. Kesan kemerdekaan ialah pengamalan pengamalan sistem raja berperlembagaan. Berperlembagaan. Ada 2 cara ya mau jawab ini. 1, kesan kemerdekaan ialah pengamalan sistem raja berperlembagaan nokta. Hal ini membolehkan yang di Pertuan Agung menjadi ketua utama negara. Itu yang pertama, maksudnya fakta dan huraian kita asingkan. Boleh juga kalau kita mau sekalikan, contohnya kesan kemerdekaan ialah pengamalan sistem raja berperlembagaan membolehkan yang di Pertuan Agung menjadi ketua utama negara. Jadi kalau kita tengok yang ini kan, dia lebih kepada peranan yang di Pertuan Agung, dan ini semua yang ini ada di dalam bab 3. Tengok kan, melantik Perdana Menteri menjadi pemerintah tertinggi Angkatan Tentera. Jadi di sini pun kalau kita tengok, boleh dapat di sini 1 marka, sini 2 marka, 3 marka, 4 marka sudah ya, 4 marka. Belum lagi masuk demokrasi berparlimen, belum lagi masuk pentadbiran negara. Jadi mana lagi senang kita mau tengok di sini. Jadi kalau demokrasi ini dia lebih kepada memilih pemerintah melalui pilihan raya. Kalau rasa susah ambil ini pentadbiran negara. Jadi kita sudah pastilah, oleh karena ini adalah pemasyuran kemerdekaan, maka pentadbiran negara kita diketuai oleh Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Ini pun 1, 2 marka. Kalau mau tambah lagi, Datuk Abdul Razak Husin dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Jadi cukup yang inilah. Jadi 1 campur 2, di sini pun sudah boleh dapat 3 marka. Kemudian cabaran kerajaan persekutuan. Jadi kalau kita tengok sebelum kita merdeka, ada jawatan-jawatan penting ya di dalam sistem pemerintahan kita yang dipegang oleh orang-orang Eropa ya. Kenapa? Sebab mereka ini mempunyai kemahiran lah dalam bidang-bidang profesional yang mana kemungkinan bidang-bidang ini belum ada lagi rakyat
tempatan atau pemimpin tempatan yang boleh melaksanakan tugas ini. Jadi maksudnya bila nanti negara itu merdeka, maksudnya kita perlu mencari rakyat yang mempunyai kebolehan ya dalam bidang profesional ini dari aspek keselamatan dan juga pertahanan. Jadi ini adalah cabaran kerajaan persekutuan. Boleh ya untuk ini setakat nih. Jadi nampak di sini satu. Ini mungkin agak sukar bagi kamu. Boleh ingat kan nih cabaran nih. Ataupun kalau rasa susah, mungkin boleh ambil ini tadi satu. Dua. Satu, rakyat berkuasa memilih kerajaan melalui pilihan raya. Yang kedua, rakyat mempunyai hak bersuara. Jadi di sini pun boleh dapat 2 marka campur 1 jadi 3 marka. Sini pun 3 marka. 2, 1, 3. Jadi sudah lebih 4, 3, 3 sudah boleh dapat 10 marka. Maksimum pun untuk politik ini 8 marka saja. Oke, yang ini kalau kita tengok peranan negara pada kesan kemerdekaan juga, tapi ini merujuk kepada peranan negara pada peringkat antarabangsa. Ini ada semua di dalam ASEAN. Ini cikgu tidak akan sentuh. Nanti cikgu akan bagi juga bahannya. Yang kita maksud itu dua lagi, yaitu ekonomi. Jadi apa yang kita mau tengok di sini dari segi ekonomi ini ya, yang mudah kita ingat ya. Kalau cikgu yang paling mudah yang kita mau ingat ialah yang inilah pelaksana rancangan Malaya pertama. Sebab ini kamu ada belajar di dua ini, kamu ada belajar di DEB ya, DEB dan di PN dalam bab 8 tingkatan 5. Ini benda ni ada. Jadi maksudnya kalau kamu ingat di PN itu adalah tajuk fokus untuk tahun ini, bab 8 tingkatan 5 itu tajuk fokus untuk tahun ini. Jadi kalau kamu boleh kuasai tentang itu, maka tidak ada masalah untuk kamu jawab soalan-soalan ini ya. Jadi Felda apa dia punya uraian ya. Kemudian laksanakan rancangan Malaya pertama ini apa dia punya peranan, itu semua perlu pelajar pilihlah mengikut kemampuan diri pelajar itu sendiri ya. Sosial, ini pun sama juga. Yang ini pula ini sebenarnya itu juga kasih tahu kamu perlu kuasai bab tingkatan 5, bab 1 sampai bab 8 ya. Ini bab 8 jumpa, yang ini dua ini pun sama juga. Ini boleh jumpa di bab 8 juga tingkatan bukan bab 8, bab 7 ya. Ini boleh jumpa di bab 7 tingkatan 5. Jadi maksudnya belajar bab 8 tadi di tingkatan 5, kita sudah belajar bab 8, cari persamaan isi, boleh jawab untuk soalan tingkatan 4 bab 10. Belajar bab 7 tingkatan 5, boleh jawab soalan juga daripada bab daripada tingkatan bab 7 tingkatan 5 ini boleh jawab untuk soalan tingkatan 4 bab 10 dari aspek pendidikan dan juga penubuhan dewan bahasa dan pustaka. Kemudian boleh tengok juga kemudahan asas ni pun mudah. Penyediaan dari aspek bekalan elektrik dan air bersih. Kemudian dari aspek kesihatan, meningkatkan sosio-ekonomi penduduk. Itu dari aspek sosial. Kemudian yang terakhir ialah prinsip kedaulatan. Ini siapa tahu di mana kita boleh jumpa ni tajuk ini? Tingkatan 5. Tingkatan 5 lagi. Ada lagi? Ini ialah di tingkatan 5 ada. Cuma tingkatan 5 dia tambah mempunyai pemerintah, mempunyai rakyat kan, lebih kurang juga sama juga mempunyai undang-undang, dia cuma tambah mempunyai. Tapi yang paling dekat ialah tingkatan 4 bab 1 ya. Bab 1 di bawah tajuk Kerajaan Kesultanan Melayu. Maksudnya ini adalah di bawah tajuk 1.2. Ini sama sebiji, ini pun sama, ini pun sama. Di ini sejak beza dia. Kalau di sana di dalam tingkatan 4 dia lambang kedaulatan.
Oke. Lambang kebesaran. Kita tengok sekejap ah. Oke, untuk pastikan. Ya, lambang di sini dia di tingkatan 4 dia lambang kebesaran. Oke, kenapa? Sebab yang ini lambang kebesaran dia hanya untuk Kesultanan Melayu Melaka saja. Dia tidak terpakai untuk negeri-negeri yang lain. Tapi ini lambang kebangsaan. Sebab itu kalau kita tengok lambang kebesaran ini dia lebih kepada Cop Mohor. Mohor itu pun maksudnya mohor kerajaan Melaka itu ya. Tapi yang ini lambang kebesaran ini dia lambang kebangsaan ini dia untuk negara. Sebab itu kita tengok dia punya identiti itu. Inilah yang kita bincang tadi awal-awal, jata negara, bendera kebangsaan, lagu kebangsaan. Jadi ini pun sebenarnya kita sudah boleh belajar, boleh jawab tingkatan 1, tingkatan 4 bab 1, kemudian bab 10, tingkatan 4 bab 10.5 dan tingkatan 5 bab 1 ya, tapi kena tambah mempunyai di hadapannya. Oke, jadi apapun yang cikgu bincangkan ini lebih kepada memberi kepahaman kepada kamu ya. Dan apa bentuk soalan dia dan di mana kita mau cari dia punya jawaban, ini sudah kita permudahkan, kita sudah keluarkan perkara-perkara penting yang ada dalam buku teks supaya kamu jangan berserabut. Sebab kita takut nanti kalau pelajar yang keluarkan kemungkinan ada isi yang sepatutnya tidak sesuai, bukan isi dia keluarkan juga. Tapi bila cikgu sudah keluarkan adalah menjadi tanggung jawab kamu untuk buat skrip ya. Tadi cikgu pergi MRSM ya, MRSM dia orang punya pelajar memang kebanyakannya sejarah, memang dia orang dapat A lah. Jadi salah satu daripada yang kita mungkin boleh ambil panduan ialah dia orang belajar menggunakan soalan. Maksudnya kita sudah bagi satu tajuk analisis, contohnya yang kita buat buat soalan simulasi baru-baru ini itu adalah soalan fokus tuh. Kalau kamu tengok soalan tuh memang apa yang kebanyakan negeri-negeri target. Jadi pastikan soalan simulasi itu nanti kamu betul-betul paham soalan itu, kuasai, dan kita akan bagi juga skemanya nanti untuk kamu buat dia punya skrip. Jadi cari tengok soalan trial ataupun simulasi itu, kemudian sudah ada dia punya skrip jawaban. Dan yang paling penting ialah kuasai juga soalan-soalan yang dalam bentuk hebat ini. Jadi juga rasa setakat ini sajalah untuk bab ini. Sebelum kamu bercuti, insyaallah kita tengok dulu keadaan, sebab kita punya jumlah pun tidak cukup 70 orang. Jadi saya rasa mungkin ramai yang bercuti, jadi mungkin kita tidak akan buatlah kelas sepanjang cuti ini. Cuma cikgu nak ingatkan, korbankanlah masa cuti kamu itu yang 2 minggu itu dengan memberi fokus kepada mana-mana subjek yang kamu belum kuasai. Sebab nanti selepas bulan 3 kemungkinan kamu bukan saja bercuti 2 minggu saja, tapi bagi yang keputusan pemeriksaannya mendukacitakan, kamu boleh cuti bertahun-tahun ya, bukan setakat 2 minggu saja. Jadi korbankan masa cuti, beri tumpuan kepada subjek-subjek yang sebenarnya kamu sudah boleh dapat cerminan. Maksudnya apa yang keputusan yang kamu perolehi masa percobaan baru-baru itu, itulah cerminan untuk diri kamu. Satu peringatan, satu alam, sama ada kamu ini okey sudahkah ataupun sebaliknya. Jadi bagi yang belum lagi okey, manfaatkan masa cuti ini untuk ulang kaji. Mana yang okey itu maksudnya kamu sudah berada di landasan yang betul, teruskan saja. Pergiatkan lagi kamu punya usaha. InsyaAllah juga yakin semua yang berusaha bersungguh-sungguh sudah pasti dia akan memperoleh kejayaan. Jadi itu saja daripada cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam. Cikgu Aslisa, kalau ada sesuatu cikgu serahkan kepada Cikgu Aslisa.